Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid Mu'allimah? Mu'allimah harap anak-anak murid Mu'allimah dari kelas 1AB dan 1UM dalam keadaan sihat. Baik, Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari mengenai subjek sirah dan tajuk yang kita akan belajar ialah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'allimah, anak-anak murid Mu'allimah, sediakan buku teks sirah dan buka muka surat 22, 23 dan 24. InsyaAllah pada hasil pembelajaran kali ini, anak-anak murid Mu'allimah akan dapat memahami latar belakang semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebagai anak yatim. Okey, yang ni Mu'allimah dah ceritakan bagaimana pada muka surat 8 dan muka surat 9 di mana bapa Nabi Muhammad telah meninggal dunia semasa Nabi Muhammad masih lagi dalam kandungan ibu Nabi iaitu Aminah. Okey, yang ni Mu'allimah ceritakan sedikit tentang ayah Nabi iaitu Abdullah. Okey, Abdullah ini merupakan seorang penternak kambing dan sering ke Syam untuk berniaga. Yang ini adalah mewarisi sikap Abdul Muttalib sendiri iaitu datuk Nabi di mana suka berniaga. Okay, dalam perjalanan pulang tiba-tiba Abdullah telah jatuh sakit dan meninggal dunia di antara salah satu tempat yang dikenali sebagai Yasrib. Yasrib itu adalah nama lama bagi kota Madinah. Sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Okay, suka Mu'allimah untuk ingatkan semula peristiwa tentera bergajah, di mana peristiwa tentera bergajah ini berlaku pada tahun yang sama dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kamu boleh rujuk pada buku teks muka surat 15, 16 dan juga 17. Okey, ini Mu'allimah akan ceritakan secara ringkas. Okey, tentera bergajah ini diketuai oleh Abraha. Okey, siapa Abraha ni? Abraha ini adalah seorang raja dari negeri Yaman. Okey, jadi apa tujuan Abraha dengan apa kaitan Abraha dengan kota Mekah iaitu Kaabah? Okey, jadi Abraha ni dia berasa sikapnya berasa dengki dan juga cemburu di hati dengan orang Arab yang datang untuk menziarahi ataupun datang untuk beribadat dekat Kaabah. Jadi dia nak tarik tarikan dia untuk bagi tempat negeri dia tu jadi tarikan pelancong, macam tarikan orang datang. Jadi Abraha ni telah membina sebuah gereja, Okey, jadi diingatkan kalau dia binakan gereja, okey, akan ada ramai lah orang Arab datang ke gereja dia. Tapi sayangnya orang Arab masih juga tak datang ke tempat Abraha dan masih siasa juga datang menziarahi Kaabah itu Mekah lah. Okey, jadi dari hal yang macam tu Abraha ni rasa sangat marah. Okay, jadi bila Abraha sangat marah, dia merancang untuk menghancurkan Kaabah. Jadi bila dia perancangan, jadi tentera bergajah pun datang untuk pergi menghancurkan Kaabah. InsyaAllah dengan berkat ataupun dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, datangnya burung yang dikenali sebagai burung ababil yang telah membawa batu berapi, batu daripada neraka Sijil. Maknanya batu tu mampu untuk menghancurkan tubuh badan manusia ataupun kulit-kulit daging gajah tu hingga menjadi terbakar lah, dimakan sikit-sikit kan, sebab terlalu panas. Okey, akhirnya tentera bergajah iaitu Abraha musnah, terkena batu-batu berapi. Yang ni adalah diceritakan dalam sendiri dalam Al-Quran. Anak-anak murid ustazah boleh, anak-anak murid Mu'allimah boleh rujuk pada surah Al-Fil ayat 1 sehingga 5. Bagaimana semasa kelahiran Nabi Muhammad SAW, apakah yang berlaku? Okey, yang pertama
Suasana sekelilingnya tenang dan diterangi cahaya. Waktu kelahiran Nabi Muhammad, suasana ni keadaan masa kelahiran Nabi Muhammad sangat-sangat tenang, dan juga waktu kelahiran Nabi Muhammad tu cahaya sangat terang menerang. Okey. Yang kedua, api sembahan orang-orang Majusi di Rom dan juga di Parsi terpadam. Okey, kamu kena tahu sebelum datangnya Islam, orang-orang kafir mereka menyembah berhala, iaitu patung, mereka menyembah api, mereka menyembah matahari. Okey, jadi sewaktu kelahiran Nabi Muhammad, tiba-tiba api yang telah disembah oleh kaum Rom dan Parsi telah terpadam. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan bersih dan harum. Okey, yang ni Muallimah tak dapat nak gambarkan macam mana harum tu, tapi kita tahu Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan bersih. Sebelum ni kita tahu kalau bayi yang dilahirkan mesti dalam keadaan berlumuran darah dan juga bau darah, tapi Nabi Muhammad, iaitu Nabi kita sendiri, dilahirkan dalam keadaan bersih dan juga harum. Okey, kalau ikutkan banyak sangat kejadian-kejadian istimewa ataupun kejadian keajaiban sewaktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Nabi Muhammad SAW mengangkat tangan seperti seolah-olah menadah doa, membaca doa. Tangan dia seperti menadah tangan membaca doa. Itu antaranya lah. Okey, baik. Okey, jadi bila dah kelahiran Nabi Muhammad SAW, orang yang paling gembira adalah Abdul Muttalib, iaitu datuk Nabi Muhammad SAW. Okey, dia sangat-sangat gembira sehingga kan dia membawa Nabi Muhammad SAW mengelilingi Kaabah. Mengelilingi Kaabah lah seperti tawaf kan. Okey, kemudian serta memberikan nama Muhammad, Nabi Muhammad kepada Muhammad, memberikan nama Nabi Muhammad iaitu dengan nama Muhammad yang bermaksud yang terpuji. Ingat, Muhammad ini bermaksud yang terpuji.